Jadi hari ini kita akan sambung balik 4 objektif makroekonomi kerajaan. Okey, di mana kita dah pergi hari tu 2 objektif. So hari ini kita akan sambung lagi 2 objektif. Okey, so hari ini objektif hari ini adalah yang pertama, kamu dapat menyatakan 2 lagi objektif makroekonomi kerajaan. Okey, dan yang kedua, kamu dapat menerangkan kedua-dua objektif makroekonomi tersebut. Okey. Okey. Yang pertama hari tu kita dah pergi guna tenaga penuh. So yang ni kamu dah belajar, So hari ni kita akan tengok pertumbuhan ekonomi dan kestabilan imbangan pembayaran. Jadi 2 objektif yang kita akan tengok hari ni adalah pertumbuhan ekonomi dan kestabilan imbangan pembayaran. Okey. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada suatu tahun berbanding dengan tahun sebelumnya. Maksudnya, kalau ada peningkatan dalam jumlah barang dan perkhidmatan, maksudnya pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Okey. Jadi prestasi ekonomi negara diukur melalui perubahan dalam tingkat keluaran negara pada satu tahun berbanding tahun sebelumnya. Okey. Jadi pertumbuhan ekonomi berlaku apabila tingkat keluaran negara bertambah. Jadi kalau tingkat keluaran, apa maksud tingkat keluaran? Tingkat keluaran adalah KDN, KDNK. Okey. Jadi kalau output negara kita bertambah, output dan perkhidmatan kita bertambah, maksudnya pertumbuhan ekonomi kita berlaku. Okey. Boleh faham tak? Okey, jadi itu adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi kesan pertumbuhan ekonomi kepada negara. Okey. Jadi kesan pertumbuhan ekonomi kepada negara ni saya ada buat slide, tapi slide tu tak boleh masuk lah pula. Okey, kita tengok saya cuba cari dulu. Okey. Kat mana nak cari ni? Okey. Jadi kesan pertumbuhan ekonomi, macam mana pertumbuhan ekonomi? Okey, macam mana pertumbuhan ekonomi? Okey, boleh meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi ini sangat penting flow chart ni sangat penting untuk kamu fahamlah. Okey, macam mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi boleh menyebabkan peningkatan kegiatan ekonomi. Okey, bila peningkatan kegiatan ekonomi berlaku, maksudnya peluang pekerjaan banyak. Okey, jadi guna tenaga kita meningkat. Okey, bila guna tenaga kita meningkat, menyebabkan pengangguran kita sedikit ataupun menurun. Dan apabila pengangguran kita menurun, ia boleh meningkatkan pendapatan negara. Okey, bila pendapatan negara meningkat, maksudnya kuasa beli kamu meningkat. Kuasa beli adalah kemampuan kita untuk membeli barang dan perkhidmatan. Kemampuan individu. Okey, untuk membeli barang dan perkhidmatan meningkat. Okey, jadi bila kuasa beli kita meningkat, maksudnya taraf hidup masyarakat meningkat. Jadi kerajaan akan pastikan pertumbuhan ekonomi ini berlaku supaya boleh meningkatkan taraf hidup masyarakat. Okey. Jadi flow chart ni memang kamu kena tahu dan faham. Okey, sebarang masalah boleh tanya saya. Okey, boleh tag saya, boleh PM saya. Okey.
Okey. Okey. Habis pertumbuhan ekonomi. Dan kita tengok yang seterusnya, kestabilan imbangan pembayaran. Okey, apa dia kestabilan imbangan pembayaran? Kestabilan imbangan pembayaran, okey, merujuk kepada imbangan pembayaran ialah satu penyata keuangan yang merekodkan aliran wang masuk dan keluar kesan daripada perdagangan antarabangsa. Okey, merekodkan aliran wang masuk dan wang keluar kesan daripada perdagangan antarabangsa. Okey, jadi apa dia perdagangan antarabangsa? Perdagangan antarabangsa adalah perniagaan yang kita lakukan antara negara. Okey, negara Malaysia dengan Jepun contohnya. Okey, itu adalah perdagangan antarabangsa. Jadi, imbangan pembayaran ni kita merekodkan semua transaksi yang kita buat dalam tempoh 1 tahun. Okey, semua transaksi itu kita rekod bagi tempoh 1 tahun. Jadi ia adalah satu penyata keuangan lah. Okey, imbangan pembayaran terbahagi kepada imbangan pembayaran lebihan dan imbangan pembayaran defisit. So ada dua, imbangan pembayaran lebihan dan lagi satu imbangan pembayaran defisit. Okey, apa dia kedua-dua ni? Okey. Apa dia? Okey, imbangan pembayaran lebihan diwujudkan dengan meningkatkan nilai ekspor barang dan perkhidmatan serta menggalakkan kemasukan pelabur asing. Okey, ada dua cara kita boleh buat. Yang pertama, kita tingkatkan nilai ekspor. Apa dia nilai ekspor? Nilai ekspor adalah barang yang kita jual ke luar negara. Kita ada barang dekat Malaysia, kita jual ke Jepun. Okey, kita jual ke luar negara. Itu adalah nilai ekspor. Kita kena tingkatkan ekspor kita. Dan yang kedua, kita kena menggalakkan kemasukan pelabur asing. Kita kena panggil pelabur asing datang melabur di negara kita. Jadi dengan itu kita boleh mewujudkan imbangan pembayaran lebihan. Okey. Okey, tengok sini . Imbangan pembayaran lebihan. Okey. Aliran wang yang masuk ke sesebuah negara lebih tinggi berbanding yang keluar. Okey, aliran wang yang masuk ke dalam sesebuah negara lebih tinggi daripada aliran wang yang keluar. Jadi di situ kita dapat imbangan pembayaran lebihan. Okey, yang kedua, imbangan pembayaran defisit. Apa dia pula? Okey, imbangan pembayaran defisit. Okey. Aliran yang masuk, aliran wang yang keluar ke luar negara melebihi aliran wang yang masuk. Okey. Di sini berlaku lebih banyak kita import berbanding eksport. Jadi bila import banyak, ia menyebabkan imbangan pembayaran kita akan jadi defisit. Defisit. Okey. Jadi kita mesti lebihkan barang ekspor berbanding import. Jadi kalau kita lebih import, kita akan mengalami imbangan pembayaran defisit. Okey. Kesan. Okey, apa kesan dia? Apa kesan kalau imbangan pembayaran defisit dan imbangan pembayaran lebihan? Apa kesan dia? Okey, imbangan pembayaran lebihan, result pertukaran asing di bank pusat akan bertambah, nilai mata wang tempatan semakin meningkat, kegiatan ekonomi semakin pesat. Sebab tu kerajaan dia akan pastikan
imbangan pembayaran kita lebihan. Maksudnya positif di sini. Okey. Dan kerajaan dia tak naklah imbangan pembayaran defisit di sini, maksudnya negatif. Defisit tu negatif lah. Okey, kalau negatif apa yang berlaku? Kalau negatif apa yang berlaku? Yang pertama, boleh menyebabkan result pertukaran asing di bank pusat berkurang, nilai mata wang tempatan merosot dan kegiatan ekonomi negara semakin merosot. Jadi sebab tu kerajaan dia akan pastikan imbangan pembayaran kita tidak berlaku defisit. Kerajaan akan pastikan imbangan pembayaran kita akan berlaku lebihan. Okey, jadi setakat ini sahaja untuk video hari ini. Sebarang persoalan boleh terus PM cikgu, boleh terus tanya kepada saya, dan video ni kamu boleh recall banyak kali kalau tak faham. Kalau tak faham juga PM saya, tanya. Okey, lepas ni saya nak kamu catat, buat sedikit catatan dalam buku nota kamu, dan catatan nota tu tolong snap dan hantar kepada saya supaya saya tahu kamu buat kerja. Okey, dan lepas ni saya akan bagi satu latihan. Okey, latihan tu saya nak tengoklah kamu faham ke tak apa yang saya ajar hari ini. Latihan tu pun kamu kena siapkan hari ini dan terus